Ni macam better. Gambar dah cantik dah. Suara okey? Suara okey? Suara Ustazah? Clear lagi? Clear pula. Berpasir? Tak pasir kan? Macam-macam Ustaz saya kata. Pasir lah, blur lah. Tak apa. Tak, Ana yang cakap apa kat anda. Okay, baik. Apa khabar semuanya? Baru tanya apa khabar. Ya, macam mana? Apa rasanya duduk dekat-dekat? Biasa je, tak ada apa. Okey lah kita. Dalam bas pun duduk dekat-dekat. Bas duduk dekat-dekat tak? Tak dekat kan? Kalau tak ada space tu. Kalau dalam bas duduk jauh-jauh, orang pergi kerja semua lambat. Betul tak? Kenapa ada orang kat luar? Nak masuk? Nak masuk. Sana? Mungkin Ustaz tak ada kat luar, that's why he didn't Dah? Ustaz dah tunjukkan ke sini. Ya. Sila. Okey, kita muka surat berapa hari ni? 356. Peperangan Jalula. Okey, baik. Tahun 16 Hijrah. Baik, Alhamdulillah hari ini kita akan menyambung pengajian kita di muka surat 356. Sekejap, ya. Belum lagi baca buku. Salam. Tak apa Kak Siti. Salah buku. Sekejap Dah live. Tak apa, hari ni saya awal sikit. Sekejap position tengah Kasi betul position tu. Okay. Okey. Kita akan mulakan pengajian di muka surat 356 bertajuk Perang Jalula tahun 16 Hijrah. Sebelum ni kita bincang tentang apa? Perang apa? Rampasan perang dalam peperangan Al-Madain. Okay, kita bincangkan tentang penaklukan kota Al-Madain dan juga rampasan perang yang begitu banyak kan. Antaranya apa yang diperoleh oleh tentera muslimin? Mahkota Kisra, lagi kapet. Permainan yang besar. Okey, permainan yang besar. Yang itulah yang masya-Allah lah dia punya cara jahitan, tenunan dan sebagainya. Okey, baik. Jadi kita masuk pada perbincangan di sini Perang Jalula tahun 16 Hijrah. Ketika Kisra Yazdigrid bin Syahriyar melarikan diri dari Al-Madain ke Hulwan, dia segera mengumpulkan tentera dan pengikutnya yang berada di setiap wilayah yang dia lalui. Maka terbentuklah sebuah pasukan dalam jumlah besar dan menunjuk Mihran sebagai panglima pasukan besar ini. Lalu Kisra melanjutkan perjalanannya ke Hulwan sementara seluruh pasukan menetap di Jalula. Mereka menggali parit besar di sekeliling mereka sebagai pertahanan dan berdiam di tempat itu dengan sejumlah pasukan bekal dan peralatan yang sangat banyak. Jadi ini Hulwan dekat Hulwan tu Kisra Yazdigrid ni dia bertahan, maknanya dia menetap di situ dan dia pun rasa bimbang lah kan sebab Al-Madain dah berjaya ditaklukkan oleh tentera muslimin. Jadi dia kerahkan tentera dia di bawah pimpinan Mihran untuk menjaga tempat ini di Jalula tu kan,
yang mana mereka semua dah siap-siap dah gali parit yang besar di sekeliling tempat ini bagi satu tempat pertahanan yang kukuh supaya tidak berjaya dimasuki oleh tentera muslimin. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana adakah tentera muslimin dapat masuk ke tempat ini ataupun tidak. Baik, jadi bila Sa'ad mengirimkan surat kepada Umar memberitahukan tentang apa yang berlaku di Jalula itu tadi, maka Umar memberikan jawapan kepadanya agar Sa'ad tetap di Al-Madain. Jadi Umar kata Sa'ad duduk Al-Madain. Okay, Sa'ad jangan keluar daripada Al-Madain. Jadi maknanya di sini Jalula itu tentera muslimin akan pergi. Okay, tentera muslimin akan pergi ke situ, cumanya di bawah kepimpinan orang lain lah. Jadi di sini Umar dia perintahkan supaya Hashim bin Utbah. Hashim bin Utbah ni keponakannya. Anak saudara Umar ke Sa'ad? Betul kan? Saya pun confused. Anak saudara siapa ni? Antara dua lah, okay. Senang. Okay, sebagai pimpinan pasukan untuk menyerang Kisra di Jalula. Barisan depan dipimpin oleh Al-Qa'qa' bin Amr. Kemudian kita ada Si'ir bin Malik, pimpinan sayap kanan. Amr bin Malik, saudaranya di sayap kiri. Amr bin Murrah Al-Juhani sebagai pimpinan di belakang. Sa'ad segera menjalankan instruksi itu arahan ini dan mulai mengutus anak saudara dia lah, keponakannya iaitu anak saudara kepada Sa'ad siapa tadi nama dia? Hashim bin Utbah dengan membawa pasukan dalam jumlah yang besar sekitar 12,000 orang tentera yang terdiri dari para senior kaum muslimin iaitu di kalangan kaum muhajirin dan ansar dan dari para tokoh bangsa Arab. Jadi sayap kanan, kiri, depan dan belakang dipimpin oleh orang yang hebat-hebat di sini yang mana semuanya berada di bawah pimpinan Hashim bin Utbah. Baik, jadi kejadian ini tepatnya pada bulan Safar. Pada bulan Safar tahun 16 Hijrah. Kita bulan apa sekarang? Syaban. Saya baik ingat. Tiba-tiba Muharram nak dengar juga orang sebut Muharram tadi. Alhamdulillah ingat juga kita di bulan apa ya. Okey, baik. Jadi peristiwa ini terjadi di bulan Safar tahun 16 Hijrah. Setelah mereka menaklukkan Al-Madain, pasukan kaum muslimin segera bergerak dan tiba di Jalula. Di sana mereka mendapati orang-orang Majusi telah membuat pertahanan dengan parit yang mereka buat. Jadi bila tentera muslimin sampai sana kan, mereka dah nampak dah ada parit tadi yang digali oleh tentera Parsi ni untuk buat pertahanan bagi tempat Jalula ni. Mereka ni panggil sebagai Majusi. Majusi ni apa? Sembah matahari ke api? Matahari ke api? Api. Bukan bunga api. Api ke matahari? Api. Api. Majusi ni penyembah api. Jadi apa-apa yang berbentuk api lah dia akan anggap sebagai Tuhan dia. Baik. Terus Hashim mulai mengepung mereka. Hashim bin apa tadi? Utbah. Okay. Hashim bin Utbah mulai mengepung mereka dan pasukan musuh ini adalah gabungan dari seluruh wilayah yang dikuasai Kisra untuk berperang mati-matian. Jadi mereka ni di kalangan tentera Parsi, mereka kumpulkan semua orang di kalangan yang menyokonglah daripada pelbagai negara ni datang ke Jalula ni berkumpul untuk berperang dengan tentera muslimin secara mati-matian. Maknanya semuanya berkumpul dengan jumlah yang begitu besar di Jalula ini kan bagi mempertahankan Kisra mereka. Dan kita dapati di sini sementara Kisra terus-menerus menurunkan bala bantuan kepada mereka
Demikian pula Sa'ad berusaha untuk mengirimkan bantuan pasukan demi pasukan kepada kaum muslimin yang dipimpin anak saudaranya. Ya, sebagaimana Kisra, dia kumpulkan semua orang yang menyokong dia ni untuk sampai ke Jalula bagi menentang tentera muslimin. Begitulah juga yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas di sini. Dia juga berikan bantuan tentera tambahan yang datang tanpa henti ke Jalula ni untuk membantu Hashim ibn Utbah dalam misinya menaklukkan Jalula pada waktu itu. Baik, jadi kita lihat di sini disebutkan bahawa demikian pula Sa'ad berusaha untuk mengirim bantuan pasukan demi pasukan kepada kaum muslimin yang dipimpin anak saudaranya. Suasana perang mulai memanas, api peperangan mulai dikobarkan. Hashim berpidato berkali-kali di hadapan pasukannya untuk memberikan motivasi kepada mereka agar senantiasa bertawakal kepada Allah. Sementara Parsi telah mengikat perjanjian dengan sekutu-sekutunya. Mereka bersumpah demi api. Tengok kan? Tadi saya tanya sembah apa? Di sini jelas tunjukkan kepada kita mereka ni adalah penyembah api. Maka mereka bersumpah demi api, iaitu Tuhan mereka, tidak akan lari dari pertempuran hingga seluruh bangsa Arab dapat dibasmi. Nanti kita tengok dia lari ke tak? Lari punya. Cakap mereka lari punya. Cakap tak lari kan, tapi lari punya. Okey, baik, kita tengok dia lari punya ke tidak. Okey. Peperangan tak dapat dihindari lagi. Pecahlah pertempuran yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga anak panah kedua belah pihak mulai habis dan berganti dengan tombak-tombak yang berterbangan dari dua belah pihak. Jadi anak panah dah habis dah ni, dah tak ada panah lagi dah. Apa yang tinggal? Tombak. So bila tinggal tombak ni, mereka pun lemparkanlah tombak masing-masing. Setelah itu, mereka mulai saling menyerang dengan pedang. Tombak dah habis, pakai pedang pula. Okey, tambahkanlah macam tu. Waktu solat zuhur telah masuk dan kaum muslimin hanya mampu melaksanakan solat dengan isyarat saja. Begitu keadaannya. Sementara sekelompok majusi berangkat pergi dan digantikan dengan kelompok lainnya. Al-Qa'qa' berdiri di hadapan kaum muslimin dan berkata, "Apakah kalian merasa takut dengan apa yang kalian lihat, wahai kaum muslimin?" Mereka mengatakan, "Ya, sebab kita dalam posisi bertahan dan mereka menyerang." Al-Qa'qa' berkata, "Mari kita gempur mereka secara bersamaan hingga Allah yang akan menjadi hakim, pemutus antara kita dan mereka." Secepat kilat, Al-Qa'qa' beserta kaum muslimin lainnya menyerang masuk ke barisan musuh. Al-Qa'qa' membawa sejumlah pasukan berkuda yang dikenderai oleh para pahlawan dan jagoan perang hingga mereka sampai di pintu parit. Ketika malam mulai menjelang, di bawah kegelapan pasukan berkuda, kaum muslimin merayap ke kubu pertahanan musuh dan dengan perlahan mengitari lawan. Macam mana tu? Waktu malam, orang tengah tidur, tentera muslimin ni senyap-senyap. Dia masuk kan? Kan ada parit banyak tu kan? Yang diorang dah gali kan? Okay, jadi Al-Qa'qa' ni senyap-senyap dia masuk waktu malam ni. Kemudian apa berlaku? Tersebutlah di antara para penunggang kuda ini adalah para jagoan seperti Tulaiha Al-Asadi, Amr bin Ma'di Karib Az-Zubaydi, Qais bin Makshu, Hijr bin Adi. Sementara sisa pasukan kaum muslimin tidak mengetahui apa yang diperbuat Al-Qa'qa' kegelapan malam tersebut. Jadi maknanya Al-Qa'qa' ni dia masuk tempat itu dengan beberapa orang ni saja. Kan? Tentera muslimin yang ramai-ramai dekat belakang ni tak tahu. Yang Al-Qa'qa' dah masuk kan? Tulaiha Al-Asadi ni siapa? Lupa. Siapa ingat? Kak Siti ingat tak? Lupa juga. Tulaiha.
Cik Salimah ingat Cik Salimah? Tak ingat? Cik Ya? Cik Ya sebelum saya tanya, tengok muka saya dulu. Jangan tanya, aku dah suruh. Kak Ina? Saya ada Kak Ina? Ingat tak? Tulaiha. Siapa ingat? Angkat tangan. Cik Maria ingat? Cik Maria? Baru dengar hari ni? Jangan Cik Maria. Berbuih mulut Ustazah cerita pasal Tulaiha ni. Kak Zah takkan Kak Zah tak ingat? Macam mana? Nak nangis lah ni, ya Allah. Sedih. Tak ingat student ni, subhanallah. Apa? Mufrad? Apa dia Kak Ina? Tulaiha, ya Allah. Bukannya Nabi palsu ke? Apa pula? Betul lah, itu buku lama. Buku lama, tapi kita ada bincang juga pada buku ni. Dia dah bertaubat, kemudian dia menyertai peperangan. Sebelum ni dia pernah menyertai peperangan juga kan, untuk melawan tentera Parsi. Ini kali keberapa saya tak ingat lah, tapi di sini dia sertai sekali lagi Tulaiha ni. Jangan lupa ya, Tulaiha ni dia Nabi palsu dulu. Nabi palsu. Okay. Yang palsu-palsu kena ingat juga ni, jangan tak ingat. Tapi alhamdulillah lah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia dah letakkan jawatan dia lah sebagai Nabi palsu tu. Lepas dia letak jawatan, dia jadi tentera muslimin yang berani, yang benar-benar bagus keislaman dia. Kita dah pernah bincangkan ya tentang orang yang berhijrah, jadi baik semua kan. Ni antaranya Tulaiha lah ni. Jadi Tulaiha dia ikut Al-Qa'qa' ni. Okay, sebagai tentera berkuda untuk menyerang tentera Parsi dalam peperangan Jalula ni. Baik, jadi apa berlaku pada malam itu ya? Kita lihat di sini. Sementara sisa kaum muslimin tidak mengetahui apa yang diperbuat Al-Qa'qa'. Mereka tidak mengetahuinya kecuali ketika salah seorang menyerukan, "Wahai kaum muslimin, pemimpin kalian berada di seberang parit musuh." Jadi bila ada orang pekik begitu, barulah kaum muslimin ni semua tahu, pemimpin kita dah seberang dah masuk dah tempat pertahanan musuh ni. Jadi takkan kita nak diam je. Pada waktu itu tentera muslimin pun terus menyerbu masuk ke dalam tempat pertahanan kaum Majusi itu tadi. Baik, ketika orang-orang Majusi mendengar seruan itu, mereka segera berlari. Tadi saya tanya, lari ke tidak? Lari, mesti lari punya, betul kata Cik Maria. Mesti lari punya diorang ni kan. Jadi bila kaum Majusi ni dengar ada orang pekik, Al-Qa'qa' ni dah masuk tempat kita, mereka terus bertempiaran dan lari kan. Macam diorang tak prepare, tak ada persediaan untuk berhadapan dengan tentera muslimin. Jadi mereka segera berlari, kaum muslimin pun langsung menyerbu mengikuti jejak Al-Qa'qa' bin Amr yang telah berada di seberang dan menguasai medan pertempuran. Jadi bila kaum Majusi itu di kalangan tentera Parsi ni lari bertempiaran, kaum muslimin tu terus masuk kat tempat ini kan. Mereka berjaya menguasai tempat tersebut. Kerana pihak musuh dah lari siang-siang tadi kan. Maka di sini kita kata sementara seluruh tentera Parsi telah berlari kocar kacir dikejar kaum muslimin dari segala penjuru dan dihadang di mana pun mereka berlari. Jadi tentera muslimin ni bila mereka nampak mana-mana tentera Parsi yang lari, kan tak akan dibiarkan. Maknanya tentera Parsi ni lari mana pun takkan selamat. Sebab tentera muslimin dah berjaya menguasai tempat itu. Dan kita lihat seterusnya di sini, waktu itu tentera Islam berhasil membunuh sebanyak 100,000 orang sehingga permukaan bumi penuh dengan mayat yang bergelimpangan.
Sebab itulah maka peperangan ini dinamakan dengan Jalula yang bergelimpangan. Jadi Jalula ni maksudnya bergelimpangan. Kerana apa? Pada waktu itu tentera muslimin berjaya menumpaskan tentera Parsi yang akhirnya kita dapati waktu itu medan pertempuran keseluruhannya tempat tersebut kan mayat-mayat bergelimpangan. Maknanya tidak ada tempat pun yang kosong. Dan kaum muslimin juga berhasil mendapatkan ghanimah berupa harta, senjata, emas dan perak yang jumlahnya hampir sama dengan harta yang mereka dapatkan di Al-Madain. Sebab kenapa harta banyak dekat Jalula ni? Dia sembunyikan satu, tapi kenapa lagi satu? Ada dia punya reason, dia punya apa ni? Sebab yang paling utama. Kenapa harta rampasan perang sama banyak sebagaimana di Al-Madain? Kak Isyah, apa Kak Isyah jawab? Jawablah, tak apa. It's okay. It's okay. Just guess. Apa dia? Sebab Kisra dekat situ. Kan? Raja dia dekat situ. Jadi raja tu dia mestilah bawa dengan harta-harta dia. Kerana ingat ya tadi awal-awal tadi kan parit mereka gali. Kerana apa? Mereka tak nak tentera muslimin masuk kat Jalulat ni. Dan Kisra tu tadi dia memang nak jadikan Jalulat ni sebagai tempat pertahanan dia lah. So dia nak survive kat tempat tu. Tapi masalahnya sekarang kita nampak keinginan dia tu tak tercapai. Tempat itu juga dikuasai oleh tentera muslimin. Dan harta yang dia bawa pun telah dirampas oleh tentera muslimin sebagaimana harta yang ditinggalkan di Al-Madain. Maknanya dia rugi besar lah kan dalam siri peperangan ini Kisra tu kan. Dia nak lari mana pun masih tentera muslimin akan kejar dia. Baik, seterusnya kita selesai perbincangan tentang peperangan Jalula, terus kita masuk ke peperangan Hulwan ataupun penaklukan Hulwan. Ketika peperangan selesai, Hashim bin Utbah dia pun duduk di Jalula sesuai dengan arahan Umar bin Al-Khattab dalam suratnya yang ditujukan kepada Sa'ad. Jadi bila dah berjaya menaklukkan Jalula itu, Umar bin Al-Khattab dia hantar surat kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia suruh Hashim duduk dekat tempat ini. Iaitu di mana tadi? Jalula. Kemudian kita lihat setelah itu Al-Qa'qa' terus menuju Hulwan. Jadi yang meneruskan ekspedisi peperangan ini ialah Al-Qa'qa' tadi. Hashim sebagai pemimpin tentera di Jalula tersebut dia stay dekat Jalula. Jadi yang pergi terus ke Hulwan ialah Al-Qa'qa' tadi kan, yang mana sesuai juga dengan arahan Umar bin Al-Khattab sebagai bantuan untuk kaum muslimin yang berada di sana dan untuk penghalang Kisra agar tidak dapat melarikan diri. Jadi sebenarnya kaum muslimin dah ada di Hulwan. Al-Qa'qa' dia datang pergi ke Hulwan bagi membantu misi peperangan tersebut. Maknanya sebagai tentera sokongan kepada kaum muslimin yang berada di sana. Kemudian kita lihat di sini, Al-Qa'qa' terus bergerak sehingga bertemu dengan pemimpin pasukan musuh yang bernama Kihran Ar-Razi yang langsung berhasil dibunuh oleh Al-Qa'qa'. Tak cakap banyak Terus. Jumpa-jumpa terus. Tak ada banyak spelling kalau kita. Sementara itu Al-Fairuzan berhasil melarikan diri. Dan sesampainya di tempat Kisra, dia segera memberitahukan Kisra mengenai peristiwa Jalula dan bagaimana hancurnya tentera Parsi setelah itu dan sebanyak 1,100 pasukannya telah tewas, terbunuh serta peristiwa terbunuhnya Mihran. Jadi siapa tadi nama dia?
Al-Fairuzan Al-Fairuzan dia jumpa dengan Kisra, dia ceritakan apa yang berlaku di Jalula, kemudian dia beritahu juga ketewasan yang dihadapi oleh tentera Parsi di sana yang mana mengorbankan 100,000 pasukan. Begitu juga Mihran telah berjaya dibunuh oleh Al-Qa'qa'. Baik, terus di sini. Mendengar berita buruk ini, segera Kisra melarikan diri dari Huluan. Lari lagi. Sampai bila ni dia nak lari? Okay, daripada Huluan dia lari pergi ke Rai. Okay? Dan dia menunjuk seorang amir yang bernama macam mana? Oh, macam Hindustan yang kakak sebut nama dia. Sekali lagi Kak Aisyah. Kelakar pula. Okay. Hashrushnum nama dia. Khushru. Okey, macam mana dalam bahasa Arab ejaan ni macam ni. Saya baca bahasa Arab senang daripada baca bahasa Khusrawshunum. Khusrawshunum. Saya rasa saya punya ejaan lagi senang baca. Okey. Okey. Sedap nama dia. Jangan bagi nama anak ni. Khusrawshunum. Okey. Khusrawshunum. Okey, yang kat sini macam mana? Khusrawshunum. Tak kisahlah, yang penting bunyi. Yang penting bunyi ada namanya. Okey. Baik. Khusrawshunum di sini Jadi seperti Kisra. Kisra dia melantik Khusrawshunum untuk bertahan di Huluan, yang mana kita dapati Al-Qa'qa' segera maju menyerbu mereka. Waktu itu Khusrawshunum menentang Al-Qa'qa' untuk berperang di satu tempat yang berada di luar Huluan. Al-Qa'qa' tetap melayaninya dan pecahlah pertempuran yang cukup sengit dan berakhir dengan kemenangan kaum muslimin dan Khusrawshunum kalah telak. Kemudian Al-Qa'qa' terus menuju Huluan dan berhasil merebutnya. Jadi peperangan bersama dengan Khusrawshunum ni dia berlaku di luar Huluan. Okey, kerana Khusrawshunum tu yang ajak perang dekat luar. Dia tak masuk lagi Huluan. Okey, kemudian bila dah kalah, barulah Al-Qa'qa' dia masuk Huluan dan berjaya menguasai tempat tersebut. Seterusnya kita lihat di sini, di dalam benteng mereka berhasil mendapatkan harta rampasan perang dan para tawanan. Selanjutnya mereka menduduki tempat itu sambil memungut jizyah dari penduduk yang tinggal di sekitarnya setelah diseru untuk masuk Islam, namun mereka tetap enggan dan memilih untuk membayar jizyah. Jadi jizyah ni kalau ada di kalangan mereka yang tidak mahu memeluk agama Islam tapi mereka nak duduk di tempat itu, mereka perlu bayar jizyah. Dan banyak kali saya dah sebutkan jizyah ni macam tax. Maknanya mereka perlu bayarlah kepada kerajaan Islam Madinah. Baik, Al-Qa'qa' masih berdiam di sana, maknanya dia duduk dekat situ hingga saat berpindah dari Al-Madain ke Kufah. Baik, seterusnya kita ada penaklukan Takri. Ketika saat menaklukkan Al-Madain, beliau mendengar kabar bahawa penduduk Mosul telah berkumpul di Takri. Di bawah seorang pemimpin kafir bernama Al-Antaq, Sa'ad menulis surat kepada Omar memberitakan hal ini. Omar memerintahkannya menentukan satu pasukan tenteranya
untuk menyerbu mereka dengan mengangkat Abdullah bin Al-Mu'tam sebagai pemimpin pasukan dan menempatkan Rib'i bin Al-Afkal Al-Anzi. Okey, ejaan yang betul Al-Anzi, bukan Al-Inazi. Okey, Al-Anzi. Ain Al-Anzi sebagai pemimpin pasukan penyerang di hadapan. Al-Harith bin Al-Hasan Az-Zuhli sebagai pemimpin sayap kanan. Furad bin Hayyan Al-Ijli sebagai pimpinan sayap kiri. Hani bin Qais di pertahanan belakang dan Arfajah sebagai pimpinan pasukan berkuda. Jadi ada banyak kat sini kan. Maknanya bagi saya mana-mana peperangan dalam tentera muslimin ni, mereka akan ada pemimpin yang utama, kemudian dibahagi kepada pemimpin di bahagian depan, bawahnya ada kiri, kanan, kiri, belakang. Tentera berkuda pemimpinnya orang lain. So di sini ada ramai pemimpin, tapi yang utama di paling atas ada satu orang. Dia begitu. Kebiasaannya strategi peperangan akan disusun sedemikian. Bagi saya mana-mana tempat pun begitu jugalah. Kita kerja pun sama juga. Kita ada employer kita yang first, yang paling besar kan. Bawahnya ada ketua, ada department. Setiap department ada ketua-ketua. Dia macam itu. Kalau satu orang nak handle semua kat bawah ni, memang tak jadilah. Kan tak jadi. Okay, department ini semua kita nak handle, tak boleh. Dia mesti ada ketua-ketua yang tersendiri yang menguasai ataupun yang memimpin setiap department. Baik, seterusnya di sini. Kemudian Abdullah bin Al-Mu'tam. Jadi pemimpin yang paling tinggi di sini Abdullah bin Al-Mu'tam dari Al-Madain berangkat dengan membawa 5,000 orang tentera pasukan. Dia berjalan selama 4 hari hingga sampai di Takrit. Sesampainya dia di sana, dia berhadapan dengan pasukan Al-Antaq yang telah berhasil mengumpulkan sebahagian tentera Rom yang menjadi sekutunya. Sekarang ni kita bincang tentang tentera Rom ke Parsi? Parsi. Kemudian sekarang Rom ni dia join, maknanya dia ni lah jadi sekutu lah, maksudnya dia support tentera Parsi di situ. Ditambah dengan Syaharijah, Nasrani Arab dari suku Iyad, Taghlib dan An-Namir. Okay, so ada 2 pasukan sokongan. Parsi dapat sokongan daripada tentera Rom dan juga tentera Nasrani Arab yang bernama Syaharijah di situ. Mereka pula daripada suku Iyad, Taghlib dan An-Namir. Seluruhnya telah bersatu di Takrit. Jadi semua ini tentera Parsi, tentera pasukan bantuan daripada tentera Rom dan juga Nasrani Arab berkumpul dekat Takrit. Abdullah bin Al-Mu'tam segera mengepung mereka selama 40 malam. Lama? Lama ke tak tu? Lama. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Betul-betul detail Kak Aisyah, 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Dan selama pengepungan ini, musuh telah menyerang pasukannya selama 24 kali. Banyak kali berlaku. Setiap kali penyerangan pasti berhasil dipatahkan oleh kaum muslimin dan musuh melarikan diri. Dengan demikian, mereka semakin melemah hingga akhirnya pasukan Rom tersebut mengambil keputusan untuk berangkat kembali dengan menggunakan perahu-perahu mereka dan membawa seluruh harta-harta mereka. Dah lah pula. Ada pula yang yang backstep kat sini. Tengok biasa manusia kan. Dia pula lari tiba-tiba dia lari. Dah lari bawa pula perahu-perahu ni dengan seluruh harta-harta mereka. Baik, pada waktu itu Abdullah bin Al-Mu'tam berusaha untuk memberikan surat. Macam ya? Betul lah. Dia bagi surat kepada orang-orang Arab di bahagian pendalaman untuk membantunya masuk menyerbu ke dalam benteng musuh. Maknanya yang dihantar surat ni oleh Abdullah bin Al-Mu'tam ni kepada orang Arab yang berada kat tempat itu, di kawasan pendalaman. Kemudian kita lihat di sini, maka bala bantuan
tentera bantuan dari warga Arab pendalaman mulai berdatangan untuk membantunya. Tetapi Abdullah mensyaratkan mereka dan berkata, jika kalian memang benar-benar ingin membantu kami, maka ucapkanlah syahadah. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terimalah segala sesuatu yang datang dari Allah. Maka warga Arab menjawab suratnya dengan ungkapan, kami telah masuk Islam. Abdullah berkata, jika kalian memang jujur, maka ketika kami bertakbir dan menyerang masuk, maka tahanlah pintu-pintu perahu mereka untuk kami dan cegahlah mereka jangan sampai mereka menaikinya. Lalu bunuhlah siapa saja yang dapat kalian bunuh dari mereka. Setelah itu Abdullah memotivasi pasukannya dan mulai bertakbir secara serentak dan langsung menyerbu masuk. Macam mana tu? Faham tak? Arab pendalaman ni dekat mana? Dekat Takrib. Dia ada kena-mengena tak dengan... Bukan. Arab pendalaman ni ada kena-mengena tak dengan Parsi? Tak ada. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada ni? Ha. Macam mana? Sekarang ni Abdullah dia hantar surat kepada orang Arab di bahagian pendalaman untuk beri bantuan kepada dia. Maknanya mereka ini orang dalam dekat hulu, dekat Takrib tu. Nasrani Arab? Bukan. Dia lain company. Lain kaum. Sebab tadi, Nasrani Arab itu, mereka ini di kalangan orang yang support Parsi. So ada lagi yang di kalangan pendalaman ni, orang pendalaman yang belum lagi support Parsi ni. Jadi Abdullah ibn al-Mu'tam dia mengambil kesempatan ini. Dia tahu ada lagi yang tak support Parsi ni. So dia contact. Dia contact mereka ni, tanya boleh tak tolong kita. Okey, maknanya tengok macam ni Saya tak tahulah peta dia macam mana kan, tapi kita buat macam ni. Ini kawasan Takrib. Dalam Takrib ini dah ada Arab pendalaman tadi. Okey, Arab P lah kita panggil. Kita ada tadi Parsi, Rom dengan Arab Nasrani kan. Mereka dah ada dah kat sini. Ni tentera Muslimin. Okey. Jadi Abdullah ibn al-Mu'tam dia contact orang ni. So bila mereka ni masuk Islam, peperangan itu berlaku, tentera Muslimin serang daripada sini, orang Arab pendalaman serang daripada belakang. Jadi macam tu situasi dia. Jadi lagi kuat lah. Kan? Maknanya ada dua pasukan yang saling menyerang ni. So diorang terperangkap dekat tengah-tengah. Dia keadaan macam itu, macam mana nak lari? Tak boleh. Dan mereka tak sangka orang Arab pendalaman ini akan peluk agama Islam dan akan turut membantu tentera Muslimin. Jadi tadi nak lari dengan perahu kan orang Rom ni. Betul tak? Lari dengan perahu. Bila lari dengan perahu, Abdullah bin Mu'tam kata apa? Kalau betul kalian masuk Islam, kalian nak bantu kami. Bila mereka orang Rom ni nak lari dengan perahu tadi, maka tahan perahu tu. Jangan kasih mereka lari dan serang. Maksud bunuh tu seranglah mereka. Mana-mana tentera Rom yang ada tu, yang kalian dapat seranglah. Begitu keadaan dia berlaku. Okey, baik. Ketika mendengar takbir ini, nampak? Bila dengar takbir tu kan, orang-orang Arab pendalaman tadi bertakbir pula. Di sisi lain yang membuat bingung warga Takrib. Jadi orang Takrib ni dekat tempat ni pelik. Ada orang Islam kat sini. Macam tu kan. Jadi pelik lah. Tiba-tiba ada orang bertakbir dekat situ kan. Jadi diorang
pelik. Setahu kita yang datang orang Islam ni daripada depan. Kenapa pula tiba-tiba dalam negeri kita ada pula orang yang kuat bertakbir kat situ. Jadi warga Takrit ni jadi bingung. Mereka segera keluar dari pintu yang mengarah ke sungai Tigris. Ketika itulah suku Arab dari Iyad, Taghlib dan Namir menyerang mereka dari arah ini dan berhasil membunuh jumlah yang cukup besar dari mereka. Sementara itu, Abdullah bin Al-Mu'tam datang menyerbu dari arah lainnya dan akhirnya mereka berhasil membunuh seluruh musuh. Tidak ada di antara mereka yang masuk Islam kecuali warga Arab pendalaman itu tadi dari suku Iyad, Taghlib dan An-Namir. Okey, baik. Selesai ya peperangan di mana tadi? Takrit. Kita masuk sikit pada Mosul di situ. Sebelum kita masuk pada pengajarannya, penaklukan Mosul. Omar menuliskan dalam suratnya yang isinya, jika kalian berhasil menaklukkan warga Takrit, maka hendaklah segera diutus Ar-Rib'i bin Al-Afkal ke Al-Hisnain, iaitu Mosul. Tadi Ar-Rib'i ini pasukan bahagian mana? Kanan, kiri, ke belakang ni? Depan, okey. Rib'i di bahagian depan ya. Jadi Umar lantik si Ar-Rib'i ini untuk pergi ke Mosul. Maka Ar-Rib'i segera bergerak ke sana sebagaimana yang diperintahkan Umar. Kita nampak Umar punya strategi, bila satu tempat ada ketua pasukan kan, ketua pasukan tu akan stay kat tempat tersebut. Kan tadi kita nampak ada Hashim. Hashim serang mana tadi? Jalula. Lepas Jalula dapat, pergi mana? Uluan. Uluan Hashim pergi ke tak? Siapa yang pergi? Al-Qaqaq. Okey, Al-Qaqaq pergi situ kan? Lepas Al-Qaqaq berjaya dapat situ, dia pergi kat tempat lain? Tak, dia stay dekat situ. Maknanya Umar ni strategi dia, kalaulah satu ketua pasukan tu dia dah berjaya tempat tu, dia tak akan hantar lagi. Dia akan stay, yang orang bawah dia tu kan, yang menjadi pemimpin di bahagian depan tu yang akan pergi pada tempat yang berikutnya. So sekarang tadi Rib'i, dia pasukan di bahagian depan. Bila siapa tadi yang depan? Abdullah bin Al-Mu'tam dah berjaya menguasai Takrit, Abdullah bin Al-Mu'tam akan stay kat tempat tu. Kemudian yang pergi ke Mosul ni ialah Rib'i, yang merupakan pasukan yang berada di bawah pimpinan Abdullah bin Al-Mu'tam di bahagian depan. Baik, terusnya kita nampak di sini Ar-Rib'i bin Al-Afkal bin Al-Hisnain pergi ke Mosul, Al-Hisnain. Al-Hisnain bukan nama bapa dia. Ke Al-Hisnain ni, iaitu Mosul tu kan, dia pergi ke sana di atas perintah Umar bin Khattab. Maka Ar-Rib'i dia segera pergi ke sana sebagaimana diperintahkan Umar bersama pasukan yang cukup besar dan sejumlah pahlawan. Mereka berhasil mengejutkan penduduk Mosul yang tidak mengetahui hal ini. Jadi penduduk Mosul ni dia tak tahu sebenarnya tentera muslimin akan sampai ke tempat mereka. Maka mereka memohon perdamaian dengan kewajipan membayar jizyah dalam keadaan yang hina dina. Kesian dia orang. Selanjutnya hasil rampasan perang di Takrit dibahagi-bahagikan hingga setiap penunggang kuda berhasil mendapatkan 3,000 dirham dan saham pasukan pejalan kaki 1,000 dirham. Lalu mereka mengirimkan 1/5 ke Madinah yang dibawa oleh Furat bin Hayyan, dan yang membawa berita kemenangan ini adalah Al-Harith bin Hassan. Yang menjadi panglima pertempuran di Mosul adalah Ar-Rib'i bin Al-Afkal, sedangkan Arfajah bin Harthamah ditugaskan sebagai pemungut pajak hasil bumi. Okey, kita berhenti situ ya hari ini. Apa pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa ini? Apa dia? Maaf, saya tak dengar tadi. Sorry Cik Kamaria. Apa dia? Sembahyang tak boleh tinggal. Masya Allah. Bagus Cik Kamaria. Itu pengajaran yang perlu kita ambil ya. Apa-apa pun terjadi, solat jangan tinggal.
sakit ke apa kan. Kadang orang sakit duduk hospital, tak apalah sakit, tak payah solat. Orang patut tengah sakit ni lah kena solat kan. Sebab tak tahu ni kita hidup ke lagi ke tidak kan. So kat hospital ni kalau kita sakit duduk hospital dalam keadaan apa pun, yang penting solat. Walaupun dengan isyarat tadi kan, kalau kita rasa mata kita je yang boleh bergerak dan kita dalam keadaan sedar, guna mata sebagai isyarat untuk solat. Mungkin orang lain tak tahulah, ya sebenarnya kita ni masih ingatan masih okey kan. Kita nampak orang datang, cuma kita tak boleh bergerak, tak boleh bercakap. Kalau begitu keadaan diri kita, itu saja yang mampu kita lakukan, maka solatlah dengan guna isyarat mata tu. Jadi gitu keadaannya. Apa orang lagi satu nak cakap? Ya, cakap. Nak tukar tempat, kenapa? Oh. Masya Allah Ini penting ya jururawat muslimah ya. So jangan kita pandang enteng kehadiran jururawat muslimah ni. Masya Allah. Terima kasih Cik Amaria berkongsi pengalaman ya. Tapi itu sampai sekarang masih dipraktikkan ke tidak Cik Amaria? Kok tu sama Cik Amaria? Pastilah ya, sebab sepaham saya nurse kita ni semua yang ada agama. Maksudnya mereka ni memanglah dulu nampak kan tak pakai ni kan, tak boleh pakai kan, tapi mereka ni ada ilmu sebenarnya. Itu pentingnya kan. Hospital mana tu? Orang tanya hospital mana tu? Okey, insya-Allah. Diorang faham lah kan. Rasanya kita Singaporean tak ada masalah. Kita Singaporean itu yang kalau yang tak faham tu, itu tak tahu dah datang daripada planet mana. Kalau ada yang ceria Donald yang tak faham ni, tahu tak ceria Donald yang tak faham ni kan, yang tak faham ni tak tahu dah datang planet mana kan. So bagi kita mereka kan okey, tapi banyak juga kadang kes-kes yang berlaku yang kita pun kadang pelik. Itu yang saya kata, itu kalau berlaku kes yang dia tak faham, dia datang daripada planet mana, wallahualam lah. Tapi yang penting kita nak kata gini, apa pun keadaan kita daripada pengajaran ni, kita perlu pentingkan solat tu. Sebab solat ni dia adalah amalan yang pertama yang akan Allah Subhanahu Wa Taala hisap. Allah tak tengok amalan-amalan kita yang lain ni. Mula-mula Allah panggil kita di padang mahsyar ni, Allah akan tengok solat kita bagaimana. Ini yang pertama. Jadi sebab tu kena jaga solat. Kan? Kita betul kita nak ibadah, kita kata aku tak solat pun aku baik. Allah macam gitu kan. Aku tak solat, aku sedekah, aku tak solat, aku ni mungkin kita boleh cakap itu. Aku tak solat pun aku share benda-benda baik pun kat Facebook. Mungkin kita menggunakan alasan-alasan yang sedemikian kan untuk mengatakan apa tu tak solat ni bukan satu benda yang big deal lah. It's not a big deal. Tapi it's a very very big deal. Sebab ia urusan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bila kita solat ini dia merupakan satu amalan yang paling utama yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan hisap, sehingga Allah akan lihat amalan solat sunat kita juga. Dan Nabi ceritakan dalam hadis itu, okay, secara mafhumnya lah, saya tak nak bawa hadis itu panjang-panjang, cuma saya nak ceritakan hadisnya secara cerita begini. Nabi kata apa? Bila Allah tengok hamba dia ni kan, amalan solatnya yang wajib tu ada lompang-lompang. Maknanya markah ni tak cukup lah tu kan. Tak cukup. Allah tanya pada malaikat, lihat pada hamba aku ini, ada tak amalan solat sunatnya tu yang boleh kuatkan
Pahala wajibnya tu tadi. Maknanya di sini betapa pentingnya solat kita. Okey, yang fardu memang wajib, itu memang penting. Sama juga pentingnya solat sunat kita. Yang qabliyah, ba'diyah, solat sunat duha, qiyamul lail kita, witir. Ni penting. Kita jangan kata tak apalah 5 waktu sudah solat, yang lain tak payah. Kita kena usaha. Dalam hidup kita ni kita perlu banyak upgrade ibadah. Kita kalau kita duduk dalam rumah ni, kita nak upgrade rumah, upgrade kereta, upgrade pakaian kan, kita semua benda kita nak upgrade. Kita nak upgrade pekerjaan kita supaya kita ada satu pekerjaan yang mantap, kehidupan yang mantap. Solat pun kena juga. Kan kita tak boleh, takkanlah daripada kita teenager sampai kita umur sekarang kita nak solat 5 waktu saja. Kan kita kan sama puasa. Takkan kita nak puasa time Ramadan yang puasa, yang puasa-puasa sunat tak nak cuba amalkan. Selama kita hidup ni kita perlu upgrade amalan ibadah kita. Bukan hanya semata-mata kita fokus pada yang wajib, alhamdulillah dah wajib tu, tapi bagaimana amalan sunat kita, dia perlu juga kita perbaiki, kita tambah, kita usahakan untuk kita amalkan. Okey, baik. Ada yang kedua pengajarannya boleh diambil daripada pengajian kita pagi ini. Ada tak? Apa dia? Ada keberanian untuk Macam ni kan peperangan lagi. Mesti ada keberanian untuk untuk menempuh bilah yang the war. Yang mana satu? Yang mana satu? Peperangan yang berlaku ni. Semua. Dan dia punya ada strategi lah. Mesti ada strategi. Yang in order to ada talian hayat untuk menyusun perkataan. Kak Ina ada ke nak cakap? Nak bantu Kak Aisyah? Keberanian, tentang keberanian tadi. Untuk menempuh, maknanya dengan keberanian tadi kita bertawakal kepada Allah. Boleh Kak Aisyah gitu? Can. I approve. Can. Itu mesti tak apa, boleh, tak masalah. Maknanya kita mesti ada keberanian dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik. Okey. Saya nak lock pengajaran ini sebagai pengajaran kita yang terakhir pada pagi ini. Kita nak ambil tentang tawakal tu. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting di sini kita kata ia tidak sesekali menafikan usaha kita. Tentera muslimin, adakah dia letakkan tawakal begitu-begitu saja? Tak. Okey, mereka ada usaha. Bagaimana usahanya tadi? Keberanian, ada strategi peperangan. Siapa ketua? Kita kata, perang jom pergi perang semua. Ketuanya tak tahu siapa, kan? Siapa yang memimpin bahagian depan, kanan, kiri, belakang pun tak tahu dah siapa. Main masuk perang, dia terjun je gitu. Boleh? Tak boleh. Sampai kita nampak tadi, tentera berkuda pun ada yang memimpin. Maknanya itu usaha kita. Tapi tadi Hashim ibn Utbah, kalau kita lihat pada peperangan di mana tadi Jalulah, dia kata kepada tenteranya, bila dia bagi motivasi kepada tenteranya, hendaklah kita semua bertawakal kepada Allah untuk menyerang musuh Allah itu tadi. Maknanya di situ, bila Hashim ibn Utbah, dia kata kepada tentera ni, bawah pimpinan dia ni, kan yang dia pimpin ni, nak bertawakal kepada Allah, bukan kata semata-mata kita main terjun je, bukan itu. Tapi kita dah usaha tadi. Sekarang kita nak serang, kita letakkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah ciri orang yang beriman. Okey, dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-23, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa kata Allah? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah hendaknya kalian ini bertawakal sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman.
Bermakna ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, setelah mereka itu berusaha dalam kehidupan mereka, mereka hendaklah menyerahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang beriman adalah orang yang bertawakal. Tapi bagaimana tawakal itu? Usaha, kan? Ada seorang lelaki ini, Anas ibn Malik, dia ceritakan, ada seorang lelaki ini datang kepada Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah," dia bawa seekor unta ni. "Wahai Rasulullah, sekarang ni saya bawa unta saya. Saya nak ikat, bertawakal, atau saya nak lepaskan dan bertawakal?" Dia tanya Nabi macam tu. Nabi jawab, "Kamu ikatlah dia, lalu bertawakal." Nabi tak kata, "Lepaskan je lah. Ada tak ada tu rezeki awak lah Itu jawapan orang sekarang. Apa nak takut? Tak payahlah ambil vaksin. Jangan. Tawakal je pada Allah. Kena tak kena tu, orang vaksin pun kena juga. Ketawa. Lisa, kita vaksin pun kena. Kat Siti pergi umrah kena. Balik umrah kena juga. Padahal vaksin dah booster dah kat Siti. Dah booster kan, kena juga. Tapi kita kata vaksin ni sebagai tawakal lagi, bukan usaha kita kepada Allah, lepas kita tawakal. Kita tak boleh terus-terus bertawakal kepada Allah, tak ada begitu. Kan apa nak jadi lah, tawakal lah pada Allah. Mana? Kan tadi Zazal kata, tawakal tu keimanan kita tau. Masa Allah tak nak tawakal ke? Patut balik kata saya. Kita, Nabi, kalau betul-betul kita kata, tawakal tu hanya gitu saja. Nabi kata pada orang tadi kan, yang jumpa dia tadi kan, "Kau tak payah ikatlah unta kau. Biar je unta kau tu jalan mana-mana. Kalau itu kau punya, dia akan datang balik." Macam itu kan. Tapi tawakal di sini Nabi ajarkan kepada kita, ikat unta itu sebagai usaha kita. Lepas itu dia terlepas ke, ada budak lepaskan dia ke, ada orang curi ke, maknanya itu bukan rezeki kita. Nampak ya, Nabi ajar gitu pada kita. Lepas kita dah ikat unta itu, barulah kita kata ini namanya tawakal. Sama juga, kita tengok di kalangan sahabat ni kan, mereka pergi perang. Adakah mereka just tawakal gitu di perang? Tak. Ada strateginya, ada usahanya kan. Lepas tu barulah kita bertawakal kepada Allah. Konteks hidup kita pun sama lah. Dalam keadaan kita sakit ke apa, Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kita. Contoh, ada orang kena COVID, terus nak tawakal, Alhamdulillah kena COVID, tawakal kepada Allah. Tak boleh, kena usaha, betul tak? Kena usaha, makan ubat kan, isolate diri kita, itu namanya usaha. Tak boleh biarkan diri kita sakit. Orang kata, pakai cekik banyak-banyak, rebus cekik sampai minum cekik tu. Nasib baik tak apa? Tak out of stock. Nasib baik bunga cengkeh tu tak out of stock kat pasar. Pergi, yang ada cengkeh, tak ada lah, itu semua sudah sold out. Orang COVID sudah beli lah itu semua. Alhamdulillah tak ada sold out. Sampai inhaler cengkeh laku. Sampai inhaler cengkeh tu lah sold out. Sampai sold out dah semua orang beli. Maknanya betul-betul usaha usaha. Barulah kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru cantiknya tawakal kita sebagai seorang Muslim. Kita tak boleh tiba-tiba je kita nak tawakal, tiba-tiba je kita tak boleh begitu keadaannya. Sebab kalau begitulah situasi kita kan, kita tak nak kerja, duduk rumah, kata, tak apa nanti duit tu datang gitu. Tawakal lah, agama aja tawakal. Salah, sebab Nabi tak ajar macam tu. Nabi, seorang Nabi yang bekerja. Nabi, seorang Nabi yang ajar kita apa-apa nak buat kena usaha. Nabi tak suruh, Nabi walaupun Nabi letakkan tawakal ini, saya nak bawa satu hadis ni. Nabi SAW pernah dibawa oleh malaikat Jibril. Lihat satu situasi. Nabi kata, aku diperlihatkan ada Nabi yang mana umat dia beberapa orang sahaja. Ada Nabi yang jalan dengan umatnya satu orang.
beberapa orang, 10 orang. Sampai ada Nabi yang aku nampak, dia tak ada pengikut. Seorang je Nabi tu. Nabi SAW diperlihatkan dengan jumlah manusia yang mana jumlah manusianya seperti awan hitam. Maknanya ramai. Kita kalau nampak ramai-ramai orang daripada jauh maknanya ramai. Nabi tanya, adakah itu umat aku? Malaikat kata tak, itu umat Nabi Musa. Kemudian malaikat kata, tengok ujung sana. Bila Nabi SAW tengok ujung tu, Nabi nampak ada sekumpulan manusia yang lebih ramai daripada kumpulan tadi. Malaikat kata itu adalah umat engkau, golongan engkau, yang mana ada di kalangan mereka yang masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab. Nabi ceritakan kepada orang ramai. Nabi terus masuk. Nabi masuk rumah, orang ramai ni macam fikir, siapa yang masuk syurga tu tanpa azab, tanpa hisab? Diorang pun keluarkan macam-macam lah kan, assumption kan, oh agaknya orang yang tak syirikkan Allah. Oh agaknya orang yang betul-betul berislam terlebih dahulu kepada Nabi SAW. Mereka ni orang yang masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab. Nabi dengar kecoh-kecoh dekat luar. Nabi keluar balik. Apa hal? Apa cerita korang ni bising kat luar ni kan? Mereka tanya, siapa? Wahai Rasulullah, siapa yang di kalangan umat engkau, mereka ini masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab itu? Nabi SAW pun beritahu. Nabi kata apa? Yadkhul jannah min ummati sab'una alfan. Ada di kalangan umat aku yang mana mereka ini masuk syurga, yang mana jumlahnya 70,000 orang. Bighairi hisabin. Mereka itu masuk syurga tanpa hisab. Siapakah mereka? Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Okey? Wala yatatayyarun. Mereka adalah orang yang tidak bertatayyur. Wala yaktawun. Mereka adalah orang yang tidak berubat dengan besi, panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ke atas Tuhan mereka lah mereka bertawakal kepada Allah. Maknanya orang antara yang ramai-ramai Nabi nampak tu, ada 70 orang di kalangan 70 orang lah, 70,000 orang. Saya ni tengah lampu merah sebab tu dia otak dia cakap suka je. 70,000 orang yang mana mereka ni di kalangan umat Nabi SAW yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kerana apa? Mereka orang yang bertawakal kepada Allah. Itu pentingnya tawakal kepada Allah. Tapi kita jangan lupa usaha juga. Ia tak semata-mata tentang tawakal, tapi usaha. Yang mana bila kita berusaha lalu bertawakal kepada Allah, antara keutamaannya masuk syurga tanpa hisab. Tapi ada juga lah ya, di kalangan tadi yang Nabi sebutkan, mereka yang tidak minta diruqyah. Maksudnya ruqyah ni maksudnya ruqyah jampi serapah yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ruqyah yang kita guna tu tak okeylah. Ruqyah ya, bukan ruqyah. Sebut betul-betul. Tiba-tiba ustazah ruqyah, tak ruqyah, apa ruqyah? Kena gelak tak payah pula. Salah penyebutannya ruqyah. Okey, ruqyah. Jangan salah sebut. Dah jatuh dah. Ruqyah tu. Mereka ini tidak meminta jampi, yang mana jampi-jampi yang mensyirikkan Allah. Dia orang yang bukan tatayur. Tatayur ni macam mana? Banyak kali saya dah jelaskan. Orang yang bertatayur. Apa dia? Nasi. Nasi apa? Bukan. Slow saya punya bukan. Bukan. Apa dia? Bedlah. Biasa ya, bukan ramalan-ramalan zodiak kan, bukan.
Tatayur ni kita percaya kepada nasib baik dan buruk. Something yang kita percaya kalau kita buat ini dia akan datangkan kepada kita good luck or bad luck. Ini dipanggil sebagai tatayur. Kan? Contoh, kita kalau nampak kucing hitam, anjing hitam, oh ini bad luck ni. Jangan nampak Ustazah pakai hitam bad luck pula. Geram. Yes, superstitious. Percaya pada benda-benda yang begini. Kan? Ini dipanggil sebagai tatayur. Kita nampak ada burung gagak dekat tingkap kita, kita dah risau dah. Burung gagak tu, alamak, pasal gagak. Kita dah fikir yang bukan-bukan. Ini benda buruk yang kita sandarkan pada satu kejadian. Kita percaya pada nombor ni tak baik. Ini bawa tuah nombor ni. Ini sesuatu yang perlu dielakkan dalam hidup kita. Kalau ada orang yang beriman, kita tidak ada tatayur. Bad luck, good luck ni sebab kita percaya pada takdir Allah. Ini beza kita orang beriman dan orang tak beriman. Kita percaya kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi Nabi kata apa? Wala yakhtawun, yang tidak berubat dengan besi panas. Maksudnya mereka tak ambil besi panas untuk letak pada tubuh badan mereka untuk menghentikan penyakit sedemikian. Okey. Dan last sekali ialah wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan kemudian kalau kita rujuk dalam surah At-Talaq, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kenapa tentera muslimin Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan kemenangan? Kerana tawakal mereka kepada Allah itu tadi, yang mana Allah kata orang yang bertawakal kepada Allah, sesiapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Jadi bila kita ni dah bertawakal kepada Allah, bagi kita cukuplah. Apa yang Allah tentukan, itulah rezeki kita, itulah ketetapannya. Kita percaya, kita yakin kepada Allah, Allah akan bantu kita, Allah akan berikan kekuatan kepada kita, dan Allah akan berikan yang terbaik. Maknanya dia cukup, Allah itu yang akan berikan bantuan kepada dia. Sebab tu Allah berikan dengan kemenangan kepada tentera muslimin ini di atas tawakal mereka yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah dalam hidup kita, tawakal dia amat penting. Tapi kita jangan lupa usaha. Ia perlu didahului dengan usaha, barulah kita meletakkan tawakal kita yang tinggi kepada Allah. Kemudian apa yang berlaku kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kekuatan, motivasi untuk beramal dengan ilmu yang kita peroleh pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan mengikuti pengajian kita di Masjid Kasim. Okey, baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita berhenti dekat mana saya? Mosul.